Okey, jadi seterusnya kita teruskan kepada persoalan seterusnya, iaitu apakah peranan guru sebagai ejen pelaksanaan FPG dalam memperkasa murid agar menghayati karamah insaniah dalam kehidupan seharian. Jadi terlebih dahulu saya akan terangkan tentang apa itu FPG. FPG ni ialah satu falsafah yang digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membimbing peranan, tugas dan pembentukan profesionalisme guru. Jadi FPG ni digubal untuk melahirkan atau membentuk seorang guru yang mempunyai kepribadian mulia, berfikiran progresif dan bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap Tuhan, masyarakat dan negara. Jadi FPG ni juga telah menegaskan bahawa guru ni bukan sekadar penyampai ilmu semata-mata, tetapi untuk sebagai pendidik insan dalam memupuk nilai murni dan membina keutuhan akhlak dalam diri murid masing-masing. Jadi seterusnya kita teruskan kepada karamah insaniah ni pula. Karamah insaniah ni adalah merujuk kepada kemuliaan, maruah dan martabat manusia yang dikurniakan oleh Allah SWT. Dalam konteks pendidikan pula, ia bermaksud mendidik murid dengan penuh penghormatan kepada martabat mereka sebagai insan yang berakal, berperasaan dan berpotensi untuk berkembang secara seimbang. Okey, baik, kita teruskan kepada peranan guru yang pertama, iaitu menjadi teladan akhlak ataupun role model bagi murid-murid yang berada di sekolah. Jadi pada pendapat saya, guru ni bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi sebagai cerminan lah kepada murid-murid tentang nilai dan akhlak yang ingin diterapkan kepada murid. Dalam konteks karamah insaniah ni, guru perlu menunjukkan kepribadian mulia, integriti, kesopanan dan nilai murni dalam setiap tindakan. Murid ni biasanya belajar melalui pemerhatian dan peniruan. Jadi sebagai contoh, kalau guru tu berakhlak, beradab, murid juga insya-Allah akan terdorong lah untuk mencontohi apa yang guru-guru lakukan. Sebagai contoh, guru yang berdisiplin, menempati masa, menghormati murid akan menanam rasa tanggungjawab lah dalam diri murid ini. Ini menunjukkan bahawa guru-guru memainkan peranan penting lah untuk memperkasa murid menghayati karamah insaniah ni melalui teladan dan contoh yang baik dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, kalau guru ni menunjukkan akhlak terpuji dalam pergaulan seharian dengan murid-murid, murid-murid bukan sahaja menghormati guru, malah akan mengamalkan nilai-nilai kemuliaan insan itu dalam diri mereka juga. Okey, seterusnya peranan guru adalah untuk memperkukuh dan membentuk identiti murid. Jadi, selepas merdeka ni, pendidikan ni bukan hanya untuk melahirkan tenaga kerja sahaja, tetapi untuk membentuk jati diri bangsa yang beradab dan berkepribadian mulia. FPG ni menegaskan bahawa guru-guru ni harus menjadi pendidik yang berilmu, berakhlak dan mempunyai daya saing untuk membimbing murid memahami potensi diri serta tanggungjawab sosial mereka. Jadi dalam konteks karamah insaniah, guru ni membentuk murid menyedari nilai dan kemuliaan diri sebagai insan, menghargai keunikan diri serta membina keyakinan diri berdasarkan prinsip moral dan spiritual. Sebagai contoh, selepas penggumbalan kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR, pada tahun 1993, guru telah diberi peranan lebih luas untuk melaksanakan pendidikan menyeluruh yang menyeimbangkan aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, prinsip yang juga terkandung dalam FPK. Hal ini menunjukkan bahawa guru ni bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga pembimbing rohani yang memperkasa murid untuk menjadi insan beradab selaras dengan nilai karamah insaniah. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang boleh guru lakukan di sekolah untuk menerapkan nilai-nilai murni ni dalam diri murid masing-masing, sebagai contoh, guru-guru boleh melaksanakan aktiviti berkumpulan yang mempunyai aspek-aspek kerjasama, kasih sayang, berkelakuan baik dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya saya akan terangkan tentang peranan guru dalam membina hubungan kasih sayang dan empati bersama murid-murid. Jadi seperti saya katakan tadi, dalam FPG ni, guru-guru ni bukan sahaja menjadi penyampai ilmu, tapi mereka juga perlulah menerapkan nilai-nilai murni seperti kasih sayang dan kesabaran dalam diri murid masing-masing. Jadi bila guru ni mendidik dengan kasih sayang,
Guru-guru pelajar-pelajar ni akan rasa dihargai, disayangi dan dihormati. Bila wujud perasaan tu dalam diri murid-murid, mereka ni akan mudah menghayatilah nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian mereka. Mereka akan belajar untuk menghormati orang lain, bersikap empati dan tidak mudah marah. Jadi sebagai contoh situasi yang saya berikan di sekolah, jika seseorang murid ni melakukan kesalahan, guru-guru ni hendaklah tidak menghukum terus apa kesalahan yang telah dilakukan oleh murid tersebut, tetapi memberikan kaunseling ataupun kepada murid-murid ini dalam memberikan teguran ataupun nasihat terhadap apa yang kesalahan yang mereka lakukan ini. Dari situ murid-murid ni akan terdapat kesedaran lah tentang apa yang kesalahan yang mereka lakukan itu dengan cara yang berhemah dan manusiawi. Jadi jelaslah apabila guru mengamalkan kasih sayang dan empati dalam mendidik, hubungan antara guru dan murid akan jadi lebih rapat. Secara tak langsung, murid akan lebih mudah membentuk akhlak mulia dan menzahirkan nilai karamah insaniah dalam kehidupan harian mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan guru yang terakhir, iaitu sebagai pelaksana FPG yang menyambung legasi pendidikan selepas merdeka. Jadi, FPG ni lahir daripada semangat FPK yang berakar pada idealisme pendidikan selepas merdeka. Guru yang memahami falsafah ini berperanan sebagai penghubung antara dasar dan pelaksanaan, yang memastikan sebagai pendidikan ni kebangsaan terus hidup dalam bilik darjah. Melalui pendekatan KPPB, guru ni dapat menerapkan nilai karamah insaniah pembelajaran berasaskan pengalaman, menerap perbincangan reflektif dan aktiviti sosial yang membentuk akhlak. Sebagai contoh, jika guru-guru ni melaksanakan aktiviti berkumpulan yang mempunyai murid-murid yang berbilang kaum seperti Melayu, India dan Cina dalam satu kumpulan, ia secara tidak langsung dapat membentuk semangat bersatu padulah berbilang kaum dalam diri murid masing-masing. Jadi ini selari dengan matlamat pendidikan sejak penyata razak, iaitu membentuk satu bangsa yang bersatu padu dengan satu sistem pendidikan kebangsaan yang sama. Ini bukan sekadar dari segi akademik, tetapi juga pembentukan moral dan spiritual murid. Selepas kemerdekaan pada tahun 1997, sistem pendidikan Malaysia telah mengalami pelbagai perubahan bagi memenuhi aspirasi membina sebuah bangsa yang bersatu padu, berilmu dan berakhlak mulia. Pendidikan ni dilihat bukan sekadar proses akademik, tetapi sebagai wahana melahirkan ihsan seimbang yang menghayati karamah insaniah, iaitu maruah dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Dalam konteks ini, sekolah berperanan sebagai ekosistem utama yang menyokong pembangunan karamah insaniah melalui penerapan nilai falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Jadi yang terakhir sekali, saya ada buat sedikit lah membual pendek lah bersama guru saya melalui aplikasi WhatsApp, iaitu Cikgu Azian. Jadi saya bertanyakan soalan kepada dia tentang apakah peranan guru sebagai ejen pelaksana FPG ini terhadap untuk membantu murid-murid ni menghayatilah karamah insaniah ni. Jadi isi utama yang saya dapat daripada pendapat beliau adalah guru ni berperanan sebagai mengukuhkan jati diri dan identiti murid. Guru perlu membimbing murid ni memahami tujuan hidup, tanggungjawab sosial dan nilai spiritual. Bukan itu saja, pendidikan berasaskan karamah insaniah mendorong murid menghargai potensi diri dan mengelakkan kerosakan akhlak terhadap murid masing-masing. Jadi isi yang kedua yang diberikan oleh guru saya adalah mencorakkan budaya sekolah yang beradab. Jadi guru ni berperanan mencetuskan budaya sekolah berteraskan nilai kemuliaan insan melalui aktiviti kurikulum, program komuniti dan budaya hormat menghormati.